Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al alil azim. Kita baca doa jauh daripada wabak insya-Allah. Ikut saya, kita baca sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya ucap terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam ini. Saya minta maaf sebab saya sampai tempat lain. Alamatnya sama, waste-nya sama, tu sebut dia panggil pakai GPS, guna pun sesat. Saya sampai dekat sana, taman tu apa nama, La Buddha la apa, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang 25 km daripada sini, 20 km daripada sini. Jadi alhamdulillah ala kulli hal dapat jumpa dengan tuan-tuan. Nampak muka stres masing-masing tu, macam marah saya nampak tu. Dia SOP macam mana pun tak ada lama, macam mana pun nak berhenti awal. InsyaAllah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak bincang tentang adakah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang berlaku wabak ni, macam mana kita nak ambil dia sebagai satu hikmah. Nak ambil apa yang berlaku ni sebagai satu hikmah. Bila Allah bagi ujian dekat kita tuan-tuan, yang pertamanya kita kena ingat bahawa apa saja ujian yang Allah berikan kepada kita tu, itu tanda kasih Allah dekat kita. Apa saja yang main dalam hidup kita, tuan-tuan, tolong letak jauh sangka buruk kita pada Allah. Apa saja yang dalam hidup kita, jangan letak sangka buruk kita pada Allah. Kenapa Allah jadi macam ni? Kenapa Allah buat kat aku macam ni? Kenapa tak bagi pada orang lain? Itu perkataan-perkataan yang biasa kita keluar daripada mulut kita bila berlakunya apa-apa musibah dalam kehidupan kita. Kenapa aku? Kenapa aku? Apa dosa aku? Ustaz, apa dosa saya Ustaz? Dosa berlambak lagi mau tanya. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Allah bagi apa-apa ujian dekat kita, ulama sebut apa yang berlaku pada kita pada waktu tu, itulah yang terbaik pada kita pada waktu tu. Tak ada yang lain dah.
Dan satu hari Nabi SAW bersama dengan para sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada satu gerombolan balik daripada peperangan. Ada di kalangan depan ni ada apa ni, orang-orang yang disebut sebagai tawanan perang. Ada seorang muslimat tu, dia kehilangan anak dia. Seorang perempuan tu, dia kehilangan anak dia. Dia lari sana, lari sini, lari cari anak. Oh, orang perempuan hilang anak jangan main-main, tuan-tuan. Nah, kalau hilang anak ni, oh subhanallah, jangan main-main. Ada kawan saya, tuan-tuan, waktu tsunami hari tu ni, tahun 2000 berapa tsunami? 2004 kan, bawa keluarga dia pergi mandi laut dekat balik pulau. Sekali tsunami, nampak anak dia hanyut, nampak depan mata anak hanyut. Sampai hari ni tak jumpa, tuan. Kalau hilang anak ni, nah, dia tak tahu hidup, tak tahu mati. Oh, jangan main-main. Perempuan ni dia hilang anak, cari tengok jumpa anak yang macam anak dia, ambil peluk-peluk, cium, cari akhirnya jumpa anak dia. Bila dapat jumpa anak tu, dia menangis, dia peluk, dia cium, dia terus bagi susu ke anak tu. Nabi kata tengok apa ni, perempuan tersebut. Agak-agak perempuan tu dia sayang tak kat anak dia? Sayang Rasulullah. Agak-agaklah mau tak dia lemparkan anaknya ke dalam api? Oh tidak Rasulullah. Ketahuilah bahawa Allah kasih pada kamu lebih pada seorang perempuan itu kasih pada anak dia. Tuan-tuan Rasulullah, Allah sayang kat kita ni lebih lagi daripada seorang ibu sayang dekat anak dia. Tapi pasal apa kadang-kadang dalam hidup kita berlaku perkara-perkara yang kita rasa macam tak sesuai dengan kehendak kita? Jadi tak, tuan-tuan? Tuan-tuan minta satu benda, dapat benda lain. Kita nak satu benda, dapat benda lain. Kadang-kadang dia main bentuk-bentuk yang kita tak suka, kita tak mau benda tu jadi kat kita. Kita akan persoal, pasal apa Allah bagi kat aku ni? Pasal apa? Sedangkan Allah sayang dekat hamba dia lebih daripada seorang ibu sayang kat anak dia. Seorang ibu tak akan buat apa-apa yang menyakiti anak dia. Allah tak akan buat sesuatu untuk menyakiti hamba dia. Pasal apa? Pasal ada benda yang Allah sembunyikan kepada kita yang kita tak tahu, yang nama dia hikmah. Waktu Nabi SAW sebut apa? Nabi sebut as-sabru dhiya'un. Sabar itu cahaya. Dalam Allah bagi dekat kita, nak Allah bagi apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita nak nampak hikmah di sebalik perkara tersebut. Ada satu perkara yang susah nak buat, mudah nak sebut, nama sabar. Nabi SAW gambarkan kesabaran ini sebagai dhiya'ah. Dhiya'ah ni apa? Cahaya yang sangat terang. Cahaya ni Allah sebut dua perkataan. Satu disebut nur. Nur pun cahaya, dhiya'ah juga cahaya. Apa beza di antara nur dengan dhiya'ah? Beza dia dalam Quran Allah sebut huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan asy-syams. Asy-syams tu apa? Matahari, dhiya'ah, cahaya. Wal qamar bulan apa? Bulan purnama, qamar. Bulan dia lah. Satu lagi bulan sabit dia panggil apa? Hilal. Wal qamara bulan purnama, nur, cahaya juga. Jadi kalau nur cahaya bulan purnama macam mana? Sejuk, lembut. Nampak juga. Kalau di Suluh tu boleh nampak jalan lah. Tapi yang terang ni mana? Cahaya matahari terang. Tapi terang tak selesa, pedih, panas, melekit, berpeluh. Biasa orang tak mampu untuk berdiri lama-lama dekat panas matahari, lari sembunyi. Nabi gambarkan kesabaran itu cahaya yang sangat terang. Tapi nak dapat cahaya yang sangat terang ni, dia akan berhadapan dengan letih, penat, sakit, tak selesa. Ramai yang berputus asa. Bila dia berputus asa, dia tak akan berjumpa dengan hikmah di sebalik. Bila dia tak puas hati, dia tak boleh terima keadaan tu, dia tak boleh nak sabar, maka dia tak akan berjumpa dengan hikmah yang terselindung di sebalik. Saya pernah tulis dalam satu kisah dalam Facebook saya, seorang orang yang jual tauhu. Orang sini cakap tauhu, tempat saya sebut tokwa. Ada tak orang geng saya kat sini? Tuan-tuan, saya cakap pasal ni, tuan boleh faham tak ni? Ada geng nampak orang kat tangan tu. Ni tokwa, tauhu. Dia buat tauhu, tuan-tuan. Dia buat tauhu pakcik ni. Dia punya tauhu ni, dia kira dia buat, dia masak-masak, sekali dia nak pergi berniaga tu, nak kena naik bukit dengan van, naik bukit, turun sebelah sana, bukit sana tu.
baru ada pasar tempat dia berniaga, dan dia dapat daripada jualan dia untuk hari itu je. Dia bukan dapat banyak mana pun. Kira apa pendapatan dia untuk hari itu saja. Dia orang baik. Satu hari dia siap-siap masak apa dia tahu dia pun berjalan nak melintas, nak pergi tunggu van taksi di tepi jalan tu. Dia pun berjalan melalui kawasan bendang tu, tiba-tiba tergelincir, jatuh dekat dalam bendang tu, sawah tu, hancur tahu dia. Dia panggil macam kita. Bila kena macam tu dia jadi macam mana? Siapalah, kenapalah Allah uji aku macam ni, inilah yang aku nak dapat hari ni. Macam kita. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan faham cerita ni? Macam kita lah. Kalau kena apa sikit, siapalah, awaklah Allah uji aku macam ni. Dia macam tu lah. Siapa ni? Apa salah aku ni? Aku semayang pagi tadi, aku doa pagi tadi, aku buat baik dah pagi tadi ni. Pasal apa Allah uji aku macam ni? Balik sedih dah, sedih. Balik sedih, duduk tunggu kat tangga. Tiba-tiba kawan dia datang. Kita tak berniaga hari ni? Tak berniaga. Alhamdulillah. Pasal apa? Van yang kamu sepatutnya naik tadi ni, naik bukit, jatuh gaung, terbabas. Berapa ramai orang yang cedera, yang mati. Kamu selamat. Waktu tu baru dia berasa apa? Ya Allah, rupanya Allah bagi sikit musibah, Allah nak selamatkan daripada musibah yang lebih besar. Tuan-tuan, dia boleh kata Alhamdulillah. Tahu pasal apa? Pasal kawan dia mai bagi tahu dekat dia apa yang, kalau dia pi juga apa yang akan jadi. Dan rupanya Allah bagi sikit musibah tu dengan Allah nak selamat daripada musibah yang besar. Kita berapa banyak dalam hidup kita yang benda ni jadi dalam hidup kita, tapi kita tak tahu hikmah yang terkandung, sebab tak ada siapa pun mai bagi tahu dekat kita. Tuan-tuan faham tak? Ada tak tuan-tuan nak buat satu benda, tiba-tiba tak boleh nak buat? Ada tuan nak pergi satu tempat, tiba-tiba tak boleh nak pergi? Kita rancang satu, tak. Kita nak kawan ni, kita dapat kawan ni. Kita minta yang ni, dapat yang tu. Selalu kita akan kata apa? Pasal apa Allah tak bagi? Pasal apa Allah buat aku macam ni? Kita bersoal. Walhal kalau kita sabar, dan kalaulah ada orang mai bagi tahu dekat kita, kita kata, oh rupanya ada hikmah di sebalik apa yang Allah uji aku hari itu. Tuan-tuan faham tak ni? Dan tiba-tiba selepas daripada itu ada seorang mai. Dia kata, Tuan ni kah yang meniaga tahu? Dia kata, ya saya. Dia kata, saya nak beli tahu. Minta maaf lah, tahu saya dah rosak. Dah, memang nak beli yang rosak tu. Sebab tu ada itik-itik baru dia hantar mai dekat saya, dan saya nak beli makanan tak ada. Ni saya nak beli tahu ni untuk bagi makan. Nak cerita, kalau rezeki tu Allah dah tetap kat kita, tak payah risau, kita akan dapat. Jadi nak cerita lagu mana? Bila apa saja keadaan dalam kehidupan kita, ingat sangka baik pada Allah. Sangka baik pada Allah. Allah takkan buat sesuatu perkara yang akan menyakiti hamba dia. Sebab apa? Sebab Allah kasih pada hamba dia lebih pada seorang ibu kasih pada anak. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Pertama, salli ala Muhammad, jaga jangan bersangka buruk dengan Allah. Ini waktu jadi COVID-19, berapa ramai orang sangka buruk dengan Allah. Nah, kami tak ada kerja, kami lagu tu, kami lagu ni, komplain tiap-tiap hari. Dan masalah sama. Itu waktu orang buat keputusan, tak apa, jangan, tak payahlah pergi masjid, kita duduk di rumah saja. Oi, dia tulis dekat dalam Facebook tu. Dia nak baca lah. Apa dah ni? Tinggal lah ni. Ni kerja Allah suruh pergi masjid, dia tak bagi pergi masjid. Marah sungguh-sungguh. Bila orang buka pergi masjid, dia tak main pun. Yang komplain sangat tu kan. Tuan-tuan yang main ni semua yang jenis tak komplain je. Sabar duduk di rumah. Tak masalah lah semua. Pasal apa? Tak boleh nak bersangka baik. Yang kedua, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita sudah pasti mengandung hikmah di sebalik. Ada. Cuma kita kadang-kadang tak nampak. Tuan-tuan, dalam kitab cerita satu keluarga duduk di satu kampung. Satu keluarga duduk di satu kampung. Keluarga ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ada seekor ayam sebagai jam loceng. Dia pun ni orang baik-baik. Ayam jantan ni dia jam loceng.
Dia pukul 4.30 pagi dia berkokok lah. Nak kejut kita untuk bangun tahajud. Tuan-tuan belayar macam ni. Lavender Haid belayar, report dah lagi. Dia tak boleh kan belayar ni? Boleh? Ada juga pergi report cepat sikit. Tuan-tuan, dia 4.30 pagi dia akan bunyi lah ayam ni. Dia waktu tahajud. Dia bela ayam tu sebab nak kejut dia untuk tahajud. Yang kedua, dia ada anjing. Anjing ni untuk jaga rumah, untuk jaga rumah, jaga kediaman dia. Anjing duduk di luar rumah. Yang ketiga, dia ada kaldai. Kaldai dia ni sebagai kenderaan dia untuk bergerak, dan kaldai ni di antara fungsi utama dia ialah untuk pergi dekat apa ni, pergi ambil air bawa untuk keluarga ni berwuduk dan untuk beribadat pada Allah. Itu fungsi dia. Tiada tiga ni, ayam, ayam, anjing dengan kaldai. Satu hari ayam mati. Bila ayam mati, anak-anak dia kata dekat ayah dia, "Ayah, mati dah ayam kita." "Alhamdulillah." "Ayah, ayam ni duk kejut kita tahajud tiap hari." "Tak apa, Alhamdulillah. Mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik." Tak apa lagi. Duduk tak berapa lama, anjing pula mati. Bila anjing mati, kata kat ayah dah, "Ayah, dari tu dah lah ayam mati, ni anjing kita pula mati." Ayah dia kata apa? "Tak apa, Alhamdulillah. Mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik." Nah, duduk tak berapa lama, tuan-tuan pun boleh agaklah cerita dia tu. Kaldai dia pula mati. Bila kaldai mati, suruh ayah ni tengok ni, kaldai kita pula mati ni, apa ni Allah duk bagi kat kita ni. Lepas ayam, lepas anjing, kaldai pula mati, dia sudah jatuh di tempat tangga, di tempat bata pula ni. Ayah dia kata apa? "Alhamdulillah, pasti ada hikmah yang terkandung di sebalik." Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak takdir cerita berapa ketika lepas daripada tu kampung tersebut diserang. Bila kampung tersebut diserang, tuan-tuan, dan yang menyerang ni dia akan pergi ke rumah-rumah yang ada tanda-tanda ada harta. Rumah yang mana ada nampak ada harta, rumah ni akan diserang, dirampas barang-barang dia semua. Rumah dia selamat. Kalau rumah lain semua kena, rumah dia selamat. Tahu pasal apa selamat? Ayam pun tak ada dalam rumah. Bukan nak cerita habis hebat. Ayam pun tak ada. Kalau kaldai tu macam YX5 kot. YX5 pun tak ada sebiji. Dalam selit semua amat. Tak ada. Motor tak ada. Apa ni, tambah-tambah anjing. Anjing ni dia macam alam sistem lah. Macam apa dia panggil apa? Macam alam sistem lah. Kan? Boleh bagi amaran sebagainya. Tuan-tuan kalau pergi rumah tengok ada CCTV banyak, tu orang tu mesti duit banyak. Itu ada seorang tu, dia tuan-tuan, tempat dia tu banyak pecah rumah. Dia takut rumah dia kena pecah, dia pergi dekat pasar karat tu. Dia pergi beli CCTV yang tipu tu, yang bateri tu. Ni dia pergi pelekat, beli banyak, belas biji, tok ujung tu, tok ujung ni, tok ujung tu, menyala. Tengok CCTV banyak. Duduk tak berapa lama rumah dia kena pecah tu. Pasal apa? Pasal CCTV banyak ni, nampak ni orang kaya sungguh ni. Tuan-tuan, ni ayam pun tak ada, anjing pun tak ada, kaldai pun tak ada. Nampak macam tak ada apa-apa. Rupanya Allah nak selamatkan dia dengan itu. Macam mana kita nak menilai apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita untuk kita meletakkan, mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik. Mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, ini sama juga dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita semenjak 2 hari tuan-tuan. Kita berada dalam situasi wabak COVID-19 ni waktu yang Allah nak uji kesabaran kita. Allah nak uji sabar kita. Allah pilih kita daripada kalangan orang yang nak kena bongkar dan nak kena korek rahsia dan hikmah yang terkandung di sebalik, dan kita tak akan berjumpa dengan hikmah andai kita tak ada satu benda nama sabar. Kita nak tengok berapa daripada hikmah. Kok-kok lah kita boleh nampak macam rupanya ada juga sikit-sikit lah. Yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam keadaan kita duduk dalam situasi wabak ni, dia sedang mendidik kita untuk menjaga kebersihan. Sedang tak sedang, tuan-tuan tahu
kadar pencemaran dunia, bukan di Malaysia kan, dunia kan, menurun secara drastik, mendadak. Allah bagi tuan-tuan kuarantin bilion manusia sekali ya, 100 bilion manusia kuarantin, duduk rumah, kita tak jalan makan. Kualiti udara tuan-tuan bersih, sungai bersih, subhanallah. Allah nak, dan bukan setakat dunia Allah nak bersih, kita pun jadi bersih. Ni semua malas basuh tangan ni. Ni bukan pergi balik tu dia punya cuci tangan. Lepas PKP mula-mula PKP, betul? Lepas tu PKP B kan. Waktu tu dah kedai restoran dah mula buka kan. Dia pergi makan roti canai tuan. Punya berapa lama tak makan roti canai, dia ketagih tu. Ni kami belah utara lagi ketagih apa ni, nasi kandar. Nasi kandar tuan. Dia ketagih tu. Dia pergi makan roti canai pagi tu, subhanallah tuan-tuan. Pergi makan roti canai. Lepas tu dia beritahu dekat tokai kedai, ni tukang yang buat roti canai ni tukang oleng lah. Dia kata, pasal apa? Pasal rasa lain. Dia kata, dah orang yang sama. Habis tu pasal apa rasa lain? Pasal lain ni dia rajin basuh tangan. Dulu dia tak rajin. Subhanallah tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan, dah memang Islam ajak kita macam tu. Islam ajak kita untuk menjaga kebersihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-nadhafatu minal iman. Kita duk belajar tentang tu. Kebersihan itu separuh daripada iman. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa dia? Menyemai sifat ihsan. Ihsan. Ihsan, Nabi SAW sebut, kataballahu ala salli ala sayyidina Muhammad, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni ada dua, satu ihsan dalam ibadat, satu lagi ihsan dalam muamalah. Ihsan dalam ibadat ni dia anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah sebenarnya kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Itu ihsan dalam ibadat. Tapi ihsan dalam muamalah sama manusia ni, orang kampung saya kata, put ourselves in their shoe, dia kata. Kampung saya. Ni letak diri kita di tempat manusia yang lain. Ihsan. Tuan-tuan, sedar tak sedar tuan-tuan, kita waktu semenjak PKP ni, kita punya ihsan terhadap manusia yang lain tuan-tuan meningkat tinggi. Kita ambil berat, kita nak Allahumma salli alaihi wasallam tolong. Saya ingat tuan-tuan, sedekah kita boleh jadi banyak waktu tu. Tuan-tuan perasan tak boleh tak? Kita orang duk buat kutipan sedekah, program-program sedekah, bagi bantuan yang dulu kita tak pernah duk tengok orang-orang ni keluar bantuan. Tuan-tuan perasan tak? Sifat ihsan tu dia dimai. Allah tumbuhkan sifat ihsan sesama manusia waktu kita sedang diuji. Kita tak perasan benda macam ni. Tapi ada di sana pula tuan-tuan, waktu dalam keadaan macam ni pun dia nak apa? Dia duk mempertikaikan keikhlasan manusia yang lain. Susah juga kan? Saya sebab hati manusia kita bukan tahu tuan-tuan. Orang pi tolong, orang buat bantuan, kita tak tahu hati dia tu macam mana. Bukan kita nak menilai hati manusia. Waktu manusia duk beratok nak masuk syurga, Allah kata, kau ni masuk syurga, kau ni masuk neraka, kau ni masuk syurga, kau ni masuk neraka. Lalu malaikat kata, ya Rasulullah, ya Allah, kami bersaksi kebaikan-kebaikan yang dia buat ni, kami duk catat kebaikan. Malaikat kata, Allah kata apa? Wahai malaikat, kamu hanya menyaksikan apa yang mereka lakukan, aku menyaksikan apa yang dalam hati mereka. Allah aja tahu apa yang dalam hati manusia, bukan kita nak menilai. Bila orang tu buat apa-apa kebaikan dalam kehidupan dia tuan-tuan, apa saja niat yang dalam hati dia, kalau kebaikan tu dicontohi oleh orang lain, maka pahala dah dekat dia. Kat tu ya. Faham tak ni? Kedua. Yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang dalam keadaan kita tak sedar ni, apa yang berlaku tuan-tuan, waktu PKP ni, waktu kita ditimpa dengan wabak ni, kita sangat menjaga pemakanan dan menjaga kesihatan. Memang Islam suruh tuntut, memang Islam tuntut macam tu. Jaga pemakanan, subhanallah. Kita ni tuan-tuan muslimat, dulu duk makan kat luar duk makan di luar. Ada orang tulis dekat Facebook, sajalah saya duk terbaca. Orang dulu makan dalam rumah, buang air dekat luar rumah.
Betul ya? Tandas kat luar kan? Orang lah ni buang ayak dalam rumah, makan manjang kat luar. kita sembang-sembang kita dulu kalau orang tanya kat kita makanan apa paling istimewa dalam hidup kita, kita kata apa? Makanan mak kita masak. Anak-anak kita ke cucu kita lain, cuba tanya dia. Sepanjang kita duduk PKP tuan-tuan, tahu tak kita duduk makan masakan daripada tangan isteri kita, barakah tuan-tuan, barakah. Tuan-tuan tengok anak-anak kita jadi rapat dengan kita, jadi keluarga kita jadi baik lain macam. Ada satu benda dalam hidup ni tuan-tuan yang Nabi SAW suruh kita buat, makan berjemaah. Kita dapat hari tu, berapa bulan kita dapat kan? Siapa hari tu waktu PKP yang dia tak amalkan makan berjemaah, rugi sangat-sangat. Ni peluang. Dulu waktu masing-masing sibuk, isteri kita sibuk, suami kita sibuk, kau kerja, kau kerja kan, balik kau makan sini, kau makan sini, tak pernah makan sekali. Kita hilang barakah makan bersama. Seorang lelaki pergi mengadu Rasulullah, kami ni makan tapi tak pernah kenyang, makan tapi tak kenyang. Kamu makan seorang-seorang kah? Ya, makan Rasulullah. Makan berjemaah, maka di sana ada barakah, Nabi kata. Seorang kawan saya tuan-tuan, dia salih alaihi wasallam lagi 2 minit kat saya ni, nak guna mati ya. Kita sambung lain rancangan Ustaz Muhammad tuan-tuan. Jadi Allah SWT kan, kawan saya dia duduk di tepi, dia selepas ayah dia meninggal, dia dapat tanah apa namanya, faraid. Tengok dapat lesen. Jangan lagak PKP lagi. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad ni, tuan-tuan dapat tanah faraid tepi laut. Lepas tu yang ni abang dapat, ini mak dia dapat, ini adik dia dapat. Masing-masing buat hotel tepi laut. Kau ni buat chalet, kau ni buat chalet, buat chalet. Dia cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, kalaulah hotel saya penuh, saya tak akan hantar dekat hotel mak saya. Kalau hotel saya penuh, saya tak akan hantar pergi dekat abang saya. Pasal apa? Ustaz, minta maaf, kami dah putus hati. Dia tak rasa macam adik-adik. Pasal apa jadi macam tu? Pasal apa yang rasa macam tu? Ustaz, saya ingat satu je Ustaz. Waktu kami kecil-kecil dulu, mak kami tak pernah ajak kami makan sekali. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ada impact, ada kesan. Sebab tu tuan-tuan, dalam setiap muslimat saya nak pesan, tolong dalam sehari muslimat, tolong at least ada 1 meal yang mak dia masak sendiri. Jangan sampai langsung tak masak. At least ada 1 meal yang anak dia makan daripada ayak tangan mak, barakah. Yang kedua, pastikan di rumah kita pada setiap hari ada 1 waktu, 1 yang kita makan berjemaah, makan ramai-ramai. Makan ramai. Makan jemaah ni tak semestinya makan dalam talam. Boleh makan masing-masing pinggan, sebab kita ada biasa makan dalam pinggan. Kita tak biasa makan dalam talam. Tak apa, asalkan makan sekali. Makan sekali. Dan tuan-tuan tahu ataupun tidak, sunnah apa yang Nabi SAW buat bila makan sekali? Nabi bersembang. Kita orang Melayu suruh, jangan makan, tak pergi sembang. Nabi bersembang. Pasal apa bersembang? Tu waktu kita nak tahu dan eratkan ukhuwah. Sembang. Tuan-tuan, 3 bulan Allah bagi kat kita. Patutnya benda ni kita buat kat rumah kita. Breakfast boleh, lunch boleh, dinner boleh. Makan. Bukan lebih mana duduk dalam rumah tu. Rugi tak kalau tuan-tuan tak buat itu? Rugi sangat. Ni dah keluar lah, tak dah? Tuan-tuan doa jangan duk PKP pula. Saya duk risau ni. Duk dalam hati saya kata apa? Mayang raya kat rumah pula bagaian ni. Tapi tuan-tuan tak ada masalah apa, semua dah upgrade jadi tu imam tok khatib lah kan. Betul tak ni? Tarawih hari tu bukan main bagi tu imam khatib mayang raya tu. Ustaz, lepas ni kalau tok khatib tak main sakit perut ke tok khatib tu, petik mana semua boleh dia khatib betul ni. Tuan-tuan Allah Ustaz Syamad. Jadi tuan-tuan, pemakanan. Yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, apa yang kita dapat waktu COVID ni, waktu PKP tuan-tuan, kita dapat memanfaatkan waktu bersama keluarga. Yang ni jarang kita dapat. Waktu ni baru kenal perangai anak kita. Hari tu punya marah kat cikgu lah. Anak kita balik-balik apa semua. Pasal apa dapat ni? Cikgu ni lah. Cikgu ni betul lah tak reti ajak anak orang. Marah kat cikgu.
Sekali anak dia waktu duduk PKP, dia sendiri mengajar, baru dia tahu perangai anak dia macam mana. Dia telefon cikgu panggil masuk sekolah cepat sikit, aku tak boleh nak pergi. Baru dia tahu. Tuan-tuan, kita ada banyak masa bersama dengan keluarga waktu tu yang jarang kita dapat. Sepatutnya apa kita buat? Manfaatkan waktu bersama dengan keluarga. Kita semua dah upgrade ilmu kita dalam urusan ibadat kita kepada Allah, yang kita tak pernah nak belajar waktu kita duduk luar dulu ni. Antara soalan paling frequent questions yang keluar dekat saya sebelum daripada Ramadan hari tu, macam mana nak jadi imam tarawih. Mana ada orang duk tanya? Tak ada. Macam mana imam tarawih, kedudukan sah macam mana, siap lukis draw kat saya macam ni, saya lukis draw siap-siap, orang tanya saya hantar kat dia. Sampai macam tu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, yang best macam mana nak jadi khatib. Yang tu paling best kali. Khutbah raya. Saya type satu khutbah raya bubuh kat Facebook saya, hampa ambil share, baca khutbah. Yang pegang tongkat lah, yang pegang pedang, yang pegang senapang lah, yang pegang kayu mop lah, pegang payung buh washing machine kat depan, macam-macam perangai tu ada. Tapi cerita tuan-tuan perasan tu pun tidak, kita sedang upgrade ilmu kita waktu tu. Kita tak plan pun nak jadi imam, kita tak plan pun nak baca khutbah. Mana pernah mimpi kita nak baca khutbah, tuan? Betul tak saya sebut ni? Tak pernah dia terfikir baca khutbah. Isteri kita menangis kat belakang tu, sayu. Dia kelu lidah, dia punya syahdu tak tahu laki dia tu jadi khatib. Aduh, subhanallah. Tu benda yang jadi dekat kita sepanjang PKP, yang kita tak sedar tu, Allah sudah mencampakkan ilmu kat kita. Ilmu yang kita rasa macam tak penting untuk kita belajar. Allahumma salli ala sayyidina. Masa untuk bersama dengan keluarga kita buat ibadat sekali, kita baca Quran sekali. Tuan-tuan perasan tu pada sepanjang daripada PKP, berapa ramai orang khatam Quran? Tidakkah tu satu hikmah yang besar yang Allah bagi kita? Khatam Quran. Tak pernah khatam Quran, tuan-tuan. Masuk siapa invite dia masuk grup geng tu, geng Merapu. Hari tu ada seorang cadang, apa kata kita tadarus Quran kat sini. Jam dia waktu tu. Ni pekat buah nama lah, apa seorang baca satu juzuk lah, apa semua, tuan-tuan. Dia macam ni, orang semua dah buh right hijau kat ujung, dia seorang tak lagi. Kena kabut baca. Umpama dapat kat khatam Quran itu PKP. Takkah tu satu hikmah yang sangat besar Allah bagi kat dia? Dia mampu khatam Quran, dia jadi imam dalam sembahyang, dia jadi khatib waktu khutbah raya, dia pimpin imam tarawih sepanjang. Kita dapat tarawih 20-30 hari setiap hari, yang dulu kita tak pernah duk buat. Hari tu duk kalut dengan kuih semprit lah apa. Kena perasan tu benda. Kalau tuan-tuan mampu untuk menilai hikmah, dan kalaulah tuan-tuan boleh nampak dia punya rating pahala tu, tuan-tuan akan nampak rating pahala kita naik sangat, muncak waktu PKP tu. Hari ni turun dah selera dah. Selera dah. Tapi waktu tu, subhanallah, Masya Allah, semayang baru tahu kata ayah dia cuma hafal qul ya Allah ya. Hari tu ya, semayang ayah dia kat depan dia. Ayah dia qul ya Allah tu. Lepas tu satu hari anak dia duduk dengar, ayah dia termalu apa, dia duduk hafal idza jaa nasrullahi wal fath. Duk hafal. Anak dia dengar, anak dia kata apa? Oh, malam ni ayah mesti baca surah lain. Itu abang kat mak dia, mak, malam ni kita semayang mesti ayah baca surah lain. Mak dia kata apa? Aku kenal dah yang tu. Kata aku kenal dah yang tu. Kita tak. Kalau ayah baca surah lain malam ni, mak masak sedap esok kat saya. Apa aku mak masak sedap kan? Aku kenal dah yang tu. Pun sembahyang maghrib tu kan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Alhamdulillah, baca habis waladdallin, amin. Semua bubak-bubak tu tunggu. Anak dekat belakang tu, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa. Anak dia tak, anak dia buat ni, tunjuk gambar dia. Mak dia kat belakang kata apa? Tunggu Ustaz. Aku kenal dah yang ni.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita bismillahirrahmanirrahim qul ya aku dah kata dah tuan-tuan, baru tahu perangai kita macam mana waktu tu, anak kita kena kita keluarga. Tapi nak cerita waktu tu sepanjang daripada 30 hari tu Allah bagi peluang dekat kita untuk kita duduk bersama dengan keluarga kita. Kita kenal urusan anak kita, kita kenal isteri kita, kita kenal suami kita, kita kenal agama anak kita, kita kenal agama, kedudukan agama suami kita, isteri kita. Semua kita dapat manfaat ni. Kalau kita boleh nampak, saya sebut tadi, rating dia naik tu macam mana naiknya tuan-tuan. Waktu tu ganjaran pahala yang Allah limpahkan dekat kita sepanjang daripada PKP tu tuan-tuan, subhanallah, waktu tu kita akan jadi sangat seronok. Dia lah, maksiat pun tak boleh buat, maksiat pun tak boleh nak buat. Duduk pi sana pi sini, pub disco sampai hari ni tak boleh buka lagi. Ya tak? Pub dengan disco sampai baru ni tangkap berapa, tangkap orang pi disco, pub tangkap. Pasal apa? Tak boleh buka lagi sampai hari ni. Tak ada tu satu benda nikmat yang Allah bagi kita tuan-tuan. Saya sebut macam mana keadaan pun, saya secara peribadinya saya rasa sangat bersyukur Allah pilih kita duduk dekat tanah Malaysia ni. Kalau tuan-tuan tak rasa macam ni, saya tak tahu. Dia kan Allah bagi kita ni tuan-tuan, Allah macam orang lain pun satu dunia ni kena COVID-19, satu dunia ni kena. Tapi alhamdulillah Allah bagi kat kita ni tuan-tuan, Allah bagi dekat kita ni sikit kelebihan nak dibandingkan tempat-tempat orang yang tempat yang lain. Bahkan di Saudi pun dalam keadaan yang sangat teruk tuan. Anak saya balik pada Turki, sehari 1000 kes, sehari 1000 kes. Anak saya dah sempat balik dulu sebelum waktu tu. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Syukur pada Allah. Saya dalam hati saya kata mungkin ada benda yang Allah pelihara. Mungkin ada di sini banyak yang ma'had tahfiz, anak-anak duk menghafaz Quran, Allah pelihara mungkin. Mungkin tempat kita ni ada ulama-ulama yang ikhlas lagi. Sebabkan barokah ulama-ulama ni Allah duk jaga kita daripada wabak-wabak yang macam ni. Tuan-tuan, pun begitu kita jangan leka, jangan tanpa seronok, nah. Jangan sampai kita lupa kita masih belum nak teruskan dengan apa saja yang diperintah pada kita, kita ikut je. Tak usah risaulah tuan-tuan, kita tak boleh nak pergi masjid, kita tak boleh nak buat ibadat macam mana kita boleh buat dulu. Jangan risau, Allah tetap akan bagi ganjaran pahala yang sama macam kita duk biasa buat dah. Tuan-tuan duk pergi masjid dulu, tuan-tuan ni semayang rapat-rapat ni, semayang jarang-jarang ni, rasa tak syok ni. Seronok mayang-mayang ni, kan memang syok lah. Dulu memang dia biasa macam tu. Ni macam ni kapet ni macam ada kapet-kapet je lopak seorang satu tu. Oh, jangan siapa masuk lopak dia. Macam ni je sembahyang. Ada kan orang macam tu. Dia sembahyang dia syok lah. Memang itu. Tapi kita duk biasa sembahyang rapat-rapat. Nabi kata Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang merapatkan saf. Bukan main-main. Allah, malaikat selawat dekat orang yang rapatkan saf, dan Allah akan mengangkat satu darjat kepada orang yang menutup lubang saf. Kita dengar tu, kita rasa macam ruginya aku tak boleh nak buat benda yang Allah dan para malaikat selawat. Tapi tuan-tuan sebelum ni tuan-tuan buat dah. Kalau tuan-tuan buat sebelum ni, ganjaran pahalanya tetap akan berterusan. Walaupun tuan-tuan tak mampu buat, Nabi SAW sebut orang yang bermusafir dan orang yang sakit, pahalanya sama seperti mana orang yang duduk dalam keadaan sihat ataupun dia bermukim. Pasal apa? Pasal amalan tu memang dia duduk buat dah sebelum tu. Risau apa? Tuan-tuan tak boleh pergi masjid pagi-pagi, tuan-tuan duduk main masjid, petang tuan-tuan duduk main masjid. Allah kira fi kulli khutwatin, pada setiap langkah itu Allah bagi satu pahala. Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Dia duduk pikir tiap-tiap hari ni 500 langkah, dia duduk pergi 1000 langkah, dia duduk pergi masjid tu, pahala 1000 dapat, dosa 1000 diampunkan oleh Allah. Tak boleh nak pergi masjid, Allah tetap akan bagi pahala tu kalau dia memang duk buat macam tu dah sebelum daripada tu. Cuma dia tak boleh nak buat. Habis nak risau apa? Ikut dah tuan-tuan. Dan banyakkan berdoa. Saya sebut 3 doa tadi, tuan-tuan amalkan 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang pertama doa tu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu doa jauh mudarat hari tu. Pagi-pagi lepas subuh jangan lupa baca. Lepas asar untuk bahagian malam jangan lupa baca. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan mai dekat tempat-tempat yang macam ni orang ramai-ramai crowded risau kita, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Pagi 3 kali pagi, 3 kali petang. Dan yang ni kalau tuan-tuan pergi tak mana-mana, tuan-tuan baca yang tu.
Dan yang ketiga, riwayat Abi Daud, Nabi SAW sebut baca doa Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Nabi SAW. Ya Allah, jauhlah aku daripada penyakit sallallahu alaihi wasallam, sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang kita ada waktu-waktu macam ni kita doa macam ni. Selain daripada tu, jaga kebersihan, jaga SOP, pakai mask. Saya tak pakai mask. Pasal dia tinggal kereta saya. Kan? Saya cuma tak apa tuan-tuan, kita tak salam pun tak apa. Tuan-tuan tak salam dengan saya pun saya sayang kat tuan-tuan. Mai joh ni. Mana ni sampai salah-salah jalan lah. Dia nak mai juga jumpa tuan-tuan ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya? Janji mai. Nak sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak apa, insya-Allah Allah kira. Setiap jari ni kita salam ni, tu setiap jari tu gugur dosa ni. 20 jari 20 dosa gugur. Kita tahu benda tu. Dan kita tak boleh nak buat macam mana. Kita nak buat macam mana tak nak buat. Tapi Allah bagi dak pahala tu. Mudah-mudahan Allah bagi, pasal memang tu dah jadi amalan kita. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu lah sana. InsyaAllah dah time dah. Saya ucap terima kasih lagi sekali pihak masjid, dan saya minta maaf sangat tadi salah jalan, salah tempat. Bukan salah saya, salah GPS. Allahumma salli ala Muhammad. Memang dia keluar gambar masjid tapi dia pergi 4 lane. InsyaAllah. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kita doakan supaya Allah jauhkan kita dan Allah bersihkan negara kita daripada wabak ni, InsyaAllah. Dan teruskan berdoa, teruskan istiqamah dengan ibadat, dan cubalah untuk mencari hikmah-hikmah yang terkandung di sebalik ujian-ujian Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita dunia hingga akhirat, insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.